Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Hari ini saya bersama dengan pengurusan tertinggi KPDN datang untuk membuat tinjauan dan mengadakan sesi lipat urus dengan Kasem selaku syarikat unicorn yang berdaya maju yang kita melihat sebuah syarikat yang boleh dianggap menyediakan satu ekosistem yang begitu kondusif dalam industri automotif. Bukan hanya ia bermula di Malaysia tetapi kini telah pun menembusi pasaran di 5 negara lain di Asia Tenggara ini. Dan salah satu aspek yang paling penting bagi KPDN adalah untuk melihat dalam konteks hak kepenggunaan dalam industri automotif ini dan sebagaimana yang telah dimaklumkan sebelum ini bahawa hasil daripada syur pelbagai pihak dan hasil daripada dapatan kita melalui kes-kes yang terkait dan aduan yang kita terima di Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, KPDN sedang menggerakkan usaha untuk mengkaji kerangka perundangan berkaitan dengan lemon law di negara kita. Dan saya telah umumkan sebelum ini bahawa kajian tersebut seharusnya selesai pada bulan September tahun ini. Now kita berada dalam bulan Oktober. Namun saya ingin maklumkan hari ini dalam kita dakwan is kajian. Selepas kajian selesai, dia akan melalui pelbagai proses pula. Sebelum kita membawa sama ada untuk meminda ataupun mengumbal satu akta baru. Prosesnya mungkin sehingga tahun depan. Jadi dalam tempoh ini kita tidak boleh membiarkan keadaan begitu saja. Maka ada 2 langkah interim yang telah diperkenalkan oleh KPDN bermula tahun ini. Dan salah satu langkah interim itu yang kalau boleh saya umumkan hari ini, status kemajuannya ataupun progresnya adalah berkaitan dengan kerjasama strategik di antara KPDN dan juga Bank Negara Malaysia, juga bersama dengan industri perbankan untuk membantu pengguna-pengguna yang memfailkan aduan di TTPM yang sebelum ini berhadapan dengan isu consent letter, surat persetujuan. Kerana kalau kita maklum takrifan di bawah Akta Sewa Beli 1967, Akta 212, pemilikan kepada sesebuah kenderaan yang dibeli melalui pinjaman tersebut adalah kepada institusi perbankan tersebut dan bukannya kepada pengguna ataupun pembeli, kerana pembeli hanyalah dianggap sebagai penyewa. Jadi apabila aduan dibuat di TTPM, sukar untuk pihak TTPM untuk membuat keputusan yang memihak kepada pengguna. Jadi sebelum ini dia dilaksanakan secara ad hoc. Pengguna kena melalui proses membuat permintaan kepada institusi perbankan untuk mendapatkan consent letter dan sebagainya. Jadi KPDN pada tahun ini kita mulakan kerjasama strategik dengan Bank Negara Malaysia supaya diwujudkan consent letter yang standard untuk mempermudahkan para pengguna kita. Dan Alhamdulillah saya ingin maklumkan bahawa pada 2 September 2024 pihak Bank Negara Malaysia telah pun mengeluarkan arahan permintaan kepada bank dan juga institusi kewangan lain supaya dikeluarkan satu SOP, standard procedure untuk membolehkan pengguna memohon dan mendapatkan consent letter daripada institusi perbankan ini. Dan
Bank Negara Malaysia telah memberikan tempoh selama 3 bulan, iaitu selewat-lewatnya kepada 3 Disember kepada semua bank dan juga institusi kewangan untuk keluar dengan SOP tersebut, dan antara lain juga adalah untuk mereka mewujudkan satu unit dalaman khusus bagi mempermudahkan pengguna membuat permohonan tersebut, dan database itu juga dikehendaki agar dihebahkan melalui platform tertentu, melalui persatuan-persatuan bank yang ada. Jadi ini antara perkembangan interim solution sementara kita menanti kepada kita muktamadkan lemon law tersebut. Jadi itu adalah interim solution yang pertama, dan saya ingin merakamkan terima kasih kepada Bank Negara Malaysia dan juga institusi perbankan yang telah membantu. Dan dari segi kita melihat inisiatif ini akan dapat menggalakkan lebih ramai pengguna untuk tampil membuat aduan di TTPM, kerana kalau sebelum ini mereka melihat bahawa kesukaran untuk mereka mendapatkan benda yang paling asas, iaitu dalam aspek pemilikan kenderaan tersebut. Yang kedua, interim solution yang kedua adalah yang digerakkan oleh bahagian penguatkuasa KPDN. Kita menubuhkan satu pasukan perunding khas, pasukan rundingan khas yang melibatkan KPDN, bahagian penguatkuasa, industri dan juga pembeli. Jika terdapat sebarang isu yang terkait dengan isu pembelian kenderaan ini, maka bahagian penguatkuasa bertindak sebagai pemudacara di antara kedua-dua pihak untuk menyelesaikan isu-isu terkait. Dan semenjak ditubuhkan, alhamdulillah, semenjak ditubuhkan pasukan rundingan khas ini, saya fikir sudah 16 aduan yang dapat kita selesaikan melalui pasukan rundingan khas ini. Jadi apa yang saya ingin sebutkan, sungguh pun kita belum dapat lagi mewujudkan satu ekosistem yang kondusif dan menambah baik undang-undang berkaitan dengan yang bercirikan lemon law di negara kita. Namun KPDN, kerajaan telah mengambil langkah proaktif melalui 2 interim solution ini. Itu yang pertama. Yang kedua, progres berkaitan dengan kajian berkaitan dengan lemon law ini telah kita terima daripada pasukan yang kita lantik. Namun kita di KPDN meminta supaya komponen kajian tambahan dapat dilihat. Itu sebabnya jawatankuasa ataupun panel yang melihat perkara ini telah memutuskan memberikan tempoh masa tambahan selama 2 bulan sehingga November kepada pasukan ini, antaranya melihat cadangan-cadangan baru yang dikemukakan daripada industri, begitu juga cadangan yang dikemukakan SURE supaya ditubuhkan ombudsman dan sebagainya. Jadi ini merupakan komponen baru yang memerlukan pasukan yang dilantik itu membuat kajian tambahan. Jadi kita berikan masa sehingga November ini untuk mereka mengemukakan kajian penuh kepada KPDN, dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, November kita akan dapat kajian tersebut, laporan tersebut, dan kita akan study. We need to do further engagement, khususnya juga kalau di peringkat kerajaan, contohnya dengan MITI, dan juga MOT. Jadi sebelum kita mengemukakan apa dia policy, short policy, dan of course proses yang melibatkan RIA juga perlu kita ambil kira juga. Jadi kita harap pada tahun hadapan kita dapat menambah baik dan memuktamadkan perkara yang berkaitan dengan yang paling penting. Kita ingin meningkatkan, memperkasakan perlindungan kepada pengguna
memperkukuhkan hak redress, tebus rugi kepada pengguna kita ini terhadap sebarang pembelian, bukan hanya kenderaan tetapi juga barangan lain, untuk memberikan mereka remedy terhadap pembelian yang mengalami kerosakan berulang ataupun tidak memenuhi standard yang telah ditetapkan. Jadi setakat ini, namun kita harap pengguna walaupun belum ada muktamad tentang lemon law ini, tetapi tampil, kita alu-alukan tampil dua peringkat. Pertama, boleh juga mengemukakan kepada bahagian penguatkuasa melalui pasukan pasukan rundingan khas yang telah kita tubuhkan, ataupun juga boleh terus kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia di bawah KPDN. Dari segi kajian, kita harap November kajian itu oleh pasukan itu, dan di peringkat after that KPDN will take up melihat kajian melalui pasukan yang dilantik, dan di peringkat kerajaan pula kita akan buat kita akan memutuskan apakah langkah seterusnya yang perlu kita buat. Okey, yang saya sebutkan tadi adalah melalui pasukan rundingan khas tersebut. Pasukan rundingan khas tersebut kita telah tubuhkan 1 Jun. Just recently, 1 Jun 2024, dan up to 30 September telah ada 16 aduan yang dirujuk kepada pasukan rundingan khas. Yang kedua berkaitan dengan TTPM pula. Kalau boleh saya sebutkan statistik berkaitan TTPM, pada tahun 2024 ini, bermula bulan Januari hingga Ogos 2024, kita telah menerima aduan ataupun kes yang dirujuk dua jenis. Pertama, yang terkait dengan tuntutan tebus rugi bagi kenderaan baru sebanyak 114 jumlah pemfailan kes, dan untuk kes yang terkait dengan kenderaan terpakai pula, Yuska adalah sebanyak 187 kes.